Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum, apa khabar semua, bapa-bapa, ibu-ibu. Dah lama masa Bayu tidak ke udara. Jadi saya sebenarnya agak terikat dengan pembangunan yang sedang saya laksanakan, dan juga ada beberapa program-program yang berkait tentang pembangunan teknologi juga. Saya agak terikat dengan program-program tersebut. Dan lebih-lebih lagi kita dah hampir kepada penghujung sekatan perjalanan, dan bila itu berlaku saya juga akan mula bergerak secara sepenuhnya, akan bergerak ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terima banyak mesej minta saya berkongsi lagi tentang kisah-kisah akhir zaman, ilmu akhir zaman. Jadi saya ambil kesempatan ini sekali lagi dengan masa yang tak perlu panjang tentang topik bagaimanakah ujian yang kita akan hadapi di akhir zaman. Jadi saya berbalik kepada perjalanan hidup saya sendiri untuk difahami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Akhir zaman adalah satu zaman yang mana memerlukan kekuatan dari segi aspek kesabaran kita dalam menghadapi segala macam suasana di sekeliling. Lebih-lebih lagi kita berada dalam suatu situasi di mana begitu banyak input ataupun begitu banyak perkara-perkara yang sebenarnya daripada cara yang saya lakukan, keseluruhan itu saya akan tapis terlebih dahulu. Maka kita kena tapis, kena menilai dengan sebaik-baiknya dengan berujuk kembali kepada Al-Quran, supaya tidak ada yang elemen-elemen ataupun anasir-anasir yang merosakkan, macam bakteria, microvirus ini masuk dalam tubuh badan kita. Maka akhir zaman sebegitu tuan-tuan dan puan-puan. Berdasar kepada perjalanan yang telah saya tempuh dan berdasar kepada kajian-kajian dan juga penemuan yang telah saya miliki, akhir zaman adalah zaman yang penuh dengan ujian yang berbalik kepada persoalan keimanan. Keimanan kita adalah suatu perkara yang akan menjadi titik tolak kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita dengan kehidupan di akhirat selepas melangkahnya kita daripada dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah benar-benar kita beriman kepada Allah? Adakah kita benar-benar beriman kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW? Maka inilah menjadi satu perkara yang sangat besar dalam hidup kita di akhir zaman. Kerana pada saat akhir zaman sahaja, maka ramai akan menyatakan bahawa diri mereka beriman. Maka apabila ramai menyatakan mereka itu beriman, mereka ingin menunjukkan kepada ramai pihak bahawa mereka orang yang beriman. Caranya, pakaian dia, cara dia menampilkan diri di hadapan orang-orang lain, bukan dengan pelaksanaan dia. Maka wujudlah kelompok-kelompok yang akan membawa penampilan-penampilan yang mencerminkan bahawa mereka adalah orang-orang yang beriman. Akan wujudlah individu-individu ataupun ilmuwan yang akan mengguna pakai agama sebagai suatu jalan untuk meyakinkan masyarakat, bukan lagi sebagai satu pelaksanaan bagi diri sendiri untuk merubah diri sendiri kepada kebaikan. Maka keimanan menjadi satu perkara yang sangat dasar, sangat penting di akhir zaman. Ramai yang mula menyatakan bahawa mereka adalah golongan-golongan yang memperjuangkan Islam. Mereka adalah golongan-golongan yang sentiasa memastikan kebergantungan manusia dengan Islam itu adalah sesuatu yang mereka perjuangkan. Tetapi dari segi realitinya, wujud kelompok-kelompok, semakin ramai kelompok-kelompok yang berbeza-beza pandangan, bukan hanya pada pandangan, bahkan juga ada berbeza dari segi aspek persoalan keimanan. Walaupun menyatakan iman itu kepada Allah, tetapi cara menyampaikan ataupun cara melaksanakan kehidupan berdasarkan keimanan pada Allah itu terlalu berbeza. Meletakkan begitu banyak perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan Allah adalah sesuatu yang menjadi sebagai satu norma-norma yang hari ini dikatakan biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sepanjanglah perjalanan yang telah saya lalui, daripada 1000 yang saya temui
belum tentu satu yang akan dapat melaksanakan apa yang telah diterima. Ramai tuan-tuan dan puan yang berkata, Pal, saya akan menjadi pejuang, Pal, saya nak berjuang pada jalan Allah, saya nak menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Bersungguh-sungguh, malah ada yang sampai datang menangis-nangis. Bawalah saya, Pal, berjalan untuk menemui pemimpin kita, Pal. Tapi bila kita beri assignment, bila saya bagikan satu tugasan yang sangat kecil, saya berikan sesuatu perkara untuk menjelaskan beriman atau tidak beriman mereka kepada apa yang mereka katakan, susah untuk kita dapat hasilnya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni bukan sehari dua, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjalanan hidup begini. Saya menempuh begitu banyak halangan, bukan kerana saya hebat, tetapi saya memilih jalan tersebut untuk saya memahami apakah halangan-halangan yang ada di sekeliling. Untuk saya faham, daripada faham itu baru dapat saya merangka formula-formula yang bersesuaian untuk anak-anak saya, untuk anak-anak cucu saya, generasi-generasi kawan-kawan sahabat yang mahu meneruskan ataupun melalui perjalanan yang sama. Jadi saya buat macam-macam. Saya hasilkan pembangunan teknologi, saya bangunkan produk, saya bangunkan sistem-sistem. Malah saya menulis buku yang mana sangat meluas. Buku itu buku tentang ilmiah, buku sains, buku kajian psikologi, buku yang berkait tentang bangsa, buku yang berkait tentang sasiah diri. Saya buat, tuan-tuan dan puan-puan, saya menulis. Saya menulis satu tajuk buku yang menceritakan tentang ilmu akhir zaman. Ilmu yang menceritakan tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala daripada persoalan menghubungkan kita dengan alam semesta, bulan, bintang, langit, bumi dan sebagainya. Kerana daripada ilmu tersebut, ianya dapat menjelaskan kita secara saintifik, secara jelas, secara khusus siapa kita dan apakah peranan kita. Namun tuan-tuan dan puan-puan, buku yang saya tulis, saya lihat itu akan menjadi warisan kepada generasi-generasi akan datang. Kerana tidak ada lagi yang melihat buku-buku ini sebagai satu buku yang ilmiah yang boleh dijadikan sebagai satu penambahan kepada apa yang mereka ingin lakukan, laksanakan dalam hidup. Kerana saya jelaskan di sini, buku-buku yang saya hasilkan pun, saya tidak mahu merayu-rayu. Itu bukan cara saya nak merayu-rayu. Tapi paling tidak pun buku saya bercerita tentang Melayu bukan bodoh. Yang kerana hari ini ramai sangat yang bercerita Melayu tu bodoh lah, Melayu tu pemalas dan sebagainya. Saya jelaskan Melayu bukan bodoh secara khusus, dengan secara fakta, secara ilmiah. Tak ada juga yang ingin mengambil peluang ataupun melihat hasil-hasil tersebut untuk dibuat sebagai satu perbahasan. Tapi bila bercerita, Pal, saya nak bantu, saya nak usaha sama-sama, Pal, macam mana? Buku RM30, RM40 pun susah nak beli, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita cerita nak jadi pembantu Imam Mahdi, nak cerita tentang perjuangan bangsa Melayu, memperjuangkan Islam. Buku yang harga RM40 pun susah nak beli, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saya nak merayu beli buku tersebut. Buku itu saya jelaskan apa yang telah saya fahami. Daripada situ baru kita sama-sama dapat membahaskan. Itu juga agak sukar untuk kita perolehi. Untuk saya dapat menjelaskan. Saya bukan nak jual buku itu, mendapatkan hasil buku itu untuk kehidupan saya. Tetapi saya nak menjelaskan bahawa daripada buku itu telah pun memberikan jawapan kita di mana. Jawapan kita siapa. Jawapan kita sebagai bangsa Melayu. Apa sebenarnya peranan-peranan kita. Jadi begitulah banyak ujian-ujian yang perlu kita fahami, tuan-tuan dan puan-puan. Berkata itu mudah, melaksanakan itu belum tentu boleh kita lakukan sebagaimana apa yang kita katakan. Jadi pada yang bertanya kepada saya kenapa saya kurang menyampaikan ataupun kurang lagi di YouTube, kerana bagi saya tidak mahu sekadar bercakap, tetapi saya ingin pelaksanaan.
tuan-tuan dan puan-puan yang benar-benar bercerita memperjuangkan Islam, memperjuangkan Melayu, memperjuangkan perjalanan akhir zaman dan sebagainya. Jadikanlah itu sebagai satu realiti dengan ada pelaksanaan. Kerana ujian akhir zaman adalah ujian pelaksanaan. Baru masuk keimanan, belum ada lagi pelaksanaan yang khusus untuk kita pegang apa yang patut kita lakukan. Kerana di akhir zaman adalah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang perlu pembuktian. Tanpa ada pembuktian, tanpa ada fakta-fakta yang boleh kita nyatakan siapa diri kita, hakikat diri kita, maka kita hanya berkokok sebagaimana ayam di waktu pagi, hanya membangunkan mereka-mereka yang ingin bangun mengerjakan solat subuh, dan selepas itu dia akan berjalan lagi, tiba masa lagi dia berkokok lagi, kerana hasil dan tujuan hidup kita belum begitu pasti, belum begitu jelas. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu ingin menjelaskan secara khusus kehidupan kita di dunia akhir zaman adalah ujian yang berbalik kepada keimanan, dan akhirnya bagaimana dengan keimanan itu dapat kita laksanakan menjadi realiti. Salam sejahtera, Masa Bayu.